Sekarang ini penonton, berikan perhatian anda kerana kita nak membicarakan satu topik yang sangat menarik iaitu berkenaan suami derhaka. Pastinya topik ini merupakan isu sosial dalam masyarakat kita dan kadang-kala jarang disuarakan disebabkan ianya mungkin bagi masyarakat kita menganggap ia sebagai satu tabu. Jadi kita hari ini nak memperhalusi berkenaan topik suami derhaka ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Tengku Naufal Tengku Mansor ataupun lebih mesra dengan panggilan Dr. TN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar Munawar? Alhamdulillah Dr. TN. Terima kasih bersama kita pagi ini. Topik yang sangat penting untuk kita sampaikan. Tadi you kata tabu dalam masyarakat. Satu perkara yang terlalu sensitif dan saya nak echo ataupun nak ambil point daripada Munawar. Kerana orang kita ini kebiasaan dari perspektif gender yang stereotip. Ini sebenarnya isu suami derhaka ini dia bertitik tolak daripada stereotip pandangan gender stereotip yang mengatakan bahawa kederhakaan dalam rumah tangga itu hanya boleh dilakukan oleh isteri terhadap si suami. Dan apabila kita bercakap pasal isu gender dan pandangan dan orang kata apa fenomena yang menjadi budaya. Kita baru tadi bercakap dengan Prof Sastra Melayu tadi kan Prof Salma ya. Jadi dia sebenarnya dalam masyarakat Melayu ini terlalu suka memendam rasa. Saya rasa Prof kalau dengar saya mungkin Prof akan verify. Kita ni memang diajar tidak terlalu direct ya. Cuma isunya yang Dr. TN takut apabila kita mengatakan isteri sahaja derhaka, dia seolah-olah memberi signal bahawa Islam itu tidak adil. Jadi saya rasa ini perkara yang kita perlu perbetulkan dan saya nak ucap terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan penerbitnya, RTM umumnya, juga kepada Munawar ya. Sebab topik ini sampai ada kawan saya kata, berani ke kau nak bercakap Fal? Dia jadi seolah-olah macam perkara ini tak perlu cakap. Ya, sedangkan ini saya nak masuk sedikit ya. Dr. TN berdasarkan pengamatan dan amalan guaman saya sebagai peguam dan juga peguam syar'i. Ini pernikahan di dalam Al-Quran ini Allah sebut ya. Dia punya perkataan tu mitsaqan ghalizan. Ini perjanjian yang agung, mitsaqan ghalizan. Ada orang kata perjanjian yang berat. Ya? Dan matlamat pernikahan ataupun perkahwinan ini biasa kita dengar dalam majlis akad kan, untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk capai tujuan ini, Islam ada garis panduan. Dan of course garis panduan ini ada boleh, ada tidak. Jadi setengah-setengah pasangan yang mungkin tidak diberikan pendedahan yang baik, melihat perkara ini sebagai satu kepayahan, satu kesusahan. Dan salah satu punca, maknanya akhirnya akan bercerai lah. Yang sebenarnya perceraian ini halal, tetapi tidak disukai Allah SWT. Ya, jadi Islam itu memberikan keadilan sama kepada laki-laki dan perempuan. Jadi isu suami derhaka ini apabila suami umumnya bila you kata kenapa suami boleh jadi derhaka, bagi Dr. TN dia sampai dalam istilah Arabnya nusyuz ya. Istilah nusyuz itu biasa dikatakan isteri, tetapi jangan lupa di dalam Islam ulama-ulama tafsir mentafsirkan nas-nas di dalam Al-Quran membicarakan isu suami yang derhaka ini. Suami perlu menjunjung tinggi nilai keadilan. Suami perlu menjunjung nilai persamaan dan yang paling penting suami perlu menjaga nilai kemanusiaan. Tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak mengetepikan, tidak memperkecilkan. Isteri berhak dilindungi, berhak dihormati. Jadi kalau tidak dihormati, tidak dilindungi, maka suami itu derhaka. Ini Prof. Dr. Hamka yang berkata. Kalau ramai yang bertanya mungkin siapa Tengku Naufal, Dr. TN nak bercakap dipanggil SPM ni, wallahi kita akan bicara lebih lanjut tentang perkara ini. Ini permukaannya. Jadi suami juga boleh derhaka di dalam agama kita. Okey, mukadimah yang cukup indah dan jelas untuk kita semua berkenaan dengan topik kita suami derhaka ini. Okey, mungkin Dr. TN juga boleh memperincikan lebih lanjut lagi apa antara tindakan ataupun contoh-contoh situasi Dr. TN yang boleh memperlihatkan seorang suami ini derhaka kepada isteri. Dr. TN, saya sempat memuat naik topik ini di laman sosial saya sendiri dan ada yang mengajukan situasi kepada saya. Dia seorang isteri
suami dia yang menjadi ketua keluarga, dia bayar pengasuh, dia bayar rumah, dia bayar kereta, tetapi disebabkan oleh isterinya mempunyai gaji yang lebih besar daripada suami. Jadi pandangan Dr. TN dalam hal ni bagaimana? Jadi terima kasih kepada kawan, kepada kita punya kompir Munawar. Saya rasa itu benda yang biasa kerap ditanya dalam kaunseling-kaunseling keluarga yang saya kendalikan. Dr. TN, kalau saya ni bergaji, suami saya bergaji, gaji saya lebih sikit daripada dia. Adakah tanggungjawab memberi nafkah kepada anak-anak, tanggungjawab orang kata apa, nafkah dalam keluarga itu masih kekal di tangan suami? Jawapannya ya. Jawapannya ya, sebab memberi nafkah zahir batin adalah tanggungjawab besar suami terhadap isterinya. Tapi kalau isterinya adalah ketua jabatan, katakan, gaji lebih besar daripada suaminya, katakan ketua jabatan macam profesor kita tadi kan, mungkin ya. Adakah tiba-tiba suami itu hilang peranan dan tanggungjawab? Jawapannya tidak. Hukum asalnya memberi nafkah zahir. Persoalan nafkah batin saya mohon maaf ya, tak payah minta pun diberi lebih-lebih. Ini boleh jadi isu ni kan. Itu boleh jadi isu kekerasan juga, kezaliman dan juga penindasan sebenarnya dalam keluarga yang tidak dibercakapkan. Kerana budaya Melayu itu, bahawa benda-benda ini di belakang tabir jangan dicakap. Kerana bila cakap pula jadi kesalahan. Jadi itu yang diwar-war dan dimomokkan. Jadi balik kepada isu suami derhaka atau suami nusyus ini, Prof. Dr. Hamka, ini ulama Nusantara besar ya, di dalam Tafsir Al-Azhar ya, juz 5 kalau tak silap Dr. TN ya, membicarakan ada topik besar suami derhaka. Jadi kenapa kita tidak mahu bercakap pasal benda ini? Dan nas besarnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa 128. Ini benda penting sebab yang selalu dihujah, selalu dibicarakan adalah An-Nisa 34. Iaitu isteri nusyuz yang boleh dinasihatkan. Sebenarnya dia punya langkah itu memang tertib ya, nasihat dulu, asing tempat tinggal dulu, baru wadribuhunna, boleh dipukul. Tetapi pukulan itu pun ulama tafsir menafsirkan bukan pukulan membalas dendam. Dia pukulan mengajar. Tetapi dengan ada perkataan wadribuhunna itu, suami mengatakan, "Oh, dengan itu aku berkuasa." Jadi akhirnya dia yang menderhaka kepada isterinya, tidak pula dibicarakan. Okey, ini antara contoh, balik kepada soalan. Minta maaf Dr. TN, ni kuat cakap ya, you kena kontrol saya. Antara situasi suami derhaka mengikut Dr. Hamka ya, pengabaian dan juga pengabaian tanggungjawab dan juga penafian kewajipan terhadap isteri termasuk nafkah yang disebut tadi. Jadi saya nak perlu jelaskan tanggungjawab utama membayar duit bil, membayar duit anak tuition dan sebagainya kepada suami. Tetapi saya nak jelaskan, dalam keadaan hari ini 47% wanita terlibat dalam sektor pekerjaan. Daripada rakyat yang boleh bekerja, 47%. So woman is contributing dalam ekonomi negara kita. Justru tidak salah isteri dan suami berbincang. Ini dia. Ini komunikasi itu kunci. Selain kasih sayang dan perkahwinan selain menghalalkan seks. Cuma sekarang ni kita melihat perkahwinan hanya untuk menghalalkan seks. Jadi isteri itu bukan rakan berbincang. Isteri itu bukan rakan untuk menyelesaikan masalah. Hanya sebelum tidur di atas katil. Minta maaf Dr. TN kalau terlalu. Ini agak 18XX. Tetapi inilah yang menjadi punca kemungkinan kita tidak bercakap benda ini. Yang keduanya tadi pengabaian nafkah. Yang kedua, suami membenci, mula menghilang perasaan sayang kepada isteri, kemungkinan sebab faktor orang ketiga. Sedangkan dalam Islam buat cara baik, tetapi you tidak buat cara yang Islam benarkan. Ada hubungan-hubungan yang terlarang ini, dan ini juga menyebabkan suami itu hilang perasaan kasih sayang, benci, dan ini disebut dalam pembahasan ulama mazhab Hanafi. Jadi ini juga benda-benda yang perlu kita fikirkan, dan yang paling penting sebenarnya ialah perlakuan suami yang terlalu kasar terhadap isteri, termasuk pukul, mengherdik, mencerca, mencela, dan ini ulama Maliki dalam kitabnya juga menghujahkan bahawa ini adalah antara contoh-contoh yang membolehkan suami itu jatuh nusyus atau durhaka. Dalam mazhab kita pula, suami menyakiti isteri, perlakuan kasar, mencela isteri, ini dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Okey, Dr. TN, sehubungan dengan apa yang Dr. TN cakap tadi berkenaan dengan perbuatan dan juga termasuk kata-kata daripada seorang suami tersebut. Maknanya tekanan mental. Tekanan mental. Tadi kalau kita
kita lihat dalam masyarakat kita ni lah, kebiasaannya kalau isteri meninggikan suara dan menyakiti suami, derhaka hukumnya. Tapi kalau dari pihak suami pula yang sentiasa menyakiti hati isteri, yang sentiasa membuat isteri dalam keadaan tidak bahagia, sedih berpanjangan, bagaimana pula Dr. Tien? Macam ni Munawar, sebab Dr. Tien kata tadi, pandangan gender stereotype yang sangat meleset yang menyebabkan kita meletakkan segala-galanya kesalahan itu di pundak si isteri. Sedangkan Islam itu adil. Ya Allah, mana mungkin Allah itu tidak adil kepada perempuan? Allah itu sifatnya maha adil, Munawar. Betul kan? Jadi kita ni, ini pengajaran untuk kita, golongan laki-laki. Sebab topik ini terkena kepada kita, ya. Jadi kita ini menterjemahkan kepada masyarakat, rakan-rakan bukan Islam kita, bahawa Islam ini agama yang hanya mementingkan laki-laki. Sedangkan itu bukan. Jadi persoalan yang Munawar highlight, isteri mengherdik ataupun meninggikan suara itu tidak wajar. Tetapi jangan lupa, suami mengherdik dan tinggikan suara tanpa sebab juga tidak wajar. Setuju. Betul? Setuju. Jadi jangan lupa, kalau bila herdikan itu terlalu melampau, memberi kesan yang mendalam kepada isteri sampai isteri tidak, orang kata, hilang keyakinan diri. Sebab ini ialah self esteem. Apabila kita terlalu, sampai ada kes-kes yang panggil isteri dengan nama-nama buruk, gemuk, buntet, tempayan. Sampai isteri itu, bila abangnya panggil Munah, sampai dia pandang suasana, siapa abang panggil? Sebab sekian lama dia dipanggil si buruk. You nampak tak? Jadi maknanya kita ni, orang laki-laki yang telah meracunkan fikiran yang sepatutnya, kita mempunyai tanggungjawab mendidik orang perempuan, iaitu si isteri ini, untuk membina harga diri mereka. Tetapi akhirnya kita menjadi durhaka dengan cara kita menggunakan istilah-istilah yang akhirnya emosi isteri itu seolah-olah tiada, ranap. Sehingga kan dia dipanggil dengan nama sayang, hello, abang, sampai dia kata, abang betul bihat ke? Tu baca Yasin, mungkin abang mimpi ke? Mungkin dia ingat nak matilah suami dia tu kan, baca Yasin terus. Kemungkinan, saya bercakap dalam nada yang berseluruh sebenarnya, tetapi ini isu penting. Sebab itu saya rasa perkara ini perlu diwar-war, disebarluaskan, dan saya juga menyeru ulama'-ulama' di luar sana bercakap lebih banyak tentang perkara ini. Benda ni perlu kita berikan penekanan kerana benda ini secara realitinya berlaku dalam masyarakat kita, Doktor. Berlaku, jadi, telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Akan berterusan berlaku. Sekiranya kita memendamkan keadaan ini daripada situasi tabu itu tadi, Doktor. Doktor Tien, adakah disebabkan oleh faktor ego seseorang lelaki itu menyebabkan situasi ini terus berlanjutan, berterusan dan menyebabkan pihak isteri ini rasa mereka ditindas kurang, kasih sayang diberikan daripada pihak suami? Secara alami ataupun semula jadinya, kajian menunjukkan ego laki-laki memang lebih sedikit daripada perempuan. Tapi jangan lupa, perempuan juga dikurniakan Allah harga dirinya. Dr. Tien sebut tadi self-esteem, that is a keyword. Harga diri perempuan itu membentuk ego. Jadi ego itu memberikan self-confidence. Cuma dia ada super ego yang kadang-kala agak melampau, yang perlu dikawal. Jadi bagi saya setuju bahawa ego laki-laki ataupun, saya mohon maaf sekali lagi, saya ini agak kurang Melayu bahasa saya, kesombongan dan keangkuhan. Bahasa saya agak kasar, tapi mungkin saya orang undang-undang. Kesombongan dan keangkuhan lelaki yang kemungkinan menjustifikasikan dan akhirnya dia diterima sebagai satu budaya. Bahawa okey, kalau suami itu angkuh, that's normal, itu adalah perkara yang normal. Tetapi bila isteri cuba bertanya, bang, boleh tak saya nak bertanya, you jangan kau hajar, kenapa you macam biadab, sedangkan di dalam Islam itu hak dia. Itu hak dia, hak untuk disayangi, hak nafkah zahir batin, hak dibimbing, hak dihormati, hak untuk dia dapat izin untuk belajar, mendidikkan dirinya. Kalau si suami tak boleh, berikan dia kebenaran, berikan dia keizinan untuk pergi, sampai dia kurung isteri pun. Ini kedurhakaan suami yang pernah berlaku, dikurung, tapi mungkin berpunca daripada kasih sayang yang melampau. Dia jadi overprotective. Jadi terlalu dominan sehingga timbul istilah isteri itu tertekan, dan ini adalah satu pendurhakaan menurut beberapa mazhab yang saya sebut tadi. Okey doktor, untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan keadaan ini, doktor, bagi seorang isteri yang berada dalam situasi yang seperti yang Dr. Tien jelaskan tadi, apa sebenarnya antara tindakan-tindakan awal ataupun aspek perundangan yang boleh mereka ambil, doktor, ataupun kita perlu jelaskan juga Dr. Tien dari sudut kesan kepada rumah tangga sekiranya benda perkara
perkara ini dibiarkan berlarutan berpanjangan? Pertamanya, kesannya yang paling jelas, Munawar, sidang penuntun yang saya muliakan, ketidakseimbangan akan berlaku dalam kekeluargaan ini. Ya, sering disebut di dalam perjuangan gender dan keperkasaan wanita. Saya antara orang yang sangat serius dalam perkara ini, ya, bahawa sebab saya sangat kecewa Islam dilihat sebagai agama yang tidak memperjuangkan orang perempuan, sedangkan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan besar kita itu, memuliakan perempuan. Tiba-tiba 1400 tahun kemudian ini kita seolah-olah nak kembali ke zaman jahiliah. Mohon maaf Dr. TN, agak sekali lagi kurang Melayu bahasa saya, ya. Bagi saya, kesan paling ketara ialah kepada si isteri, dan juga isteri dari segi harga dirinya, keyakinannya hilang. Kemungkinan kita pula bangsa Melayu ini mengajar untuk perempuan subservient. Apa bahasa Melayunya itu, kalau Dr. Salmah ada kat sini boleh mengajar saya, ya. Subservient itu apa? Terlalu rendah. Subservient maknanya man is dominant, the woman shall be subservient. Ini tidak begitu tepat. Kalau kita tengok junjungan besar Muhammad dalam kekeluargaan baginda dengan Sayyidatina Khadijah itu berbincang. Hatta Aisyah, isteri muda itu yang kecil, ya, usianya, baginda berbincang. Jadi adakah kita ada agama apa yang kita tafsir di sini? Sebab itu kalau saya bercakap hari ini atas dasar saya sebagai peguam syar'i, ya, kadang-kala bila kita pergi ke mahkamah itu kita merasa malu bahawa inilah yang berlaku di dalam budaya ataupun fenomena, fenomena, saya takut jadi budaya, ya, di dalam kekeluargaan Melayu Islam ini. Jadi isteri hilang punca, isteri hilang keyakinan, yang kesannya kalau mungkin ke arah negatifnya dia boleh meletup emosinya dan akhirnya perceraian berlaku. Dan yang lebih parah sebenarnya kesannya kepada anak-anak sebenarnya, Munawar. Dia akan buat satu konklusi bahawa laki-laki inilah dia. Jadi sampai besar, man is useless, dia kata. Because what my father did to my mother, that is the typical example. Itulah contohnya. Kita risau perkara itu akan berulang-ulang. Jadi akhirnya kalau perkara ini tidak diborakkan, kedurhakaan yang berlaku oleh suami terhadap isteri ini, dia boleh menyebabkan seluruh institusi keluarga yang menuju ke arah mawaddah, mitsaqan ghalizan itu, dengan mawaddah warahmah, sakinah, ini tidak berlaku. Jadi apa yang boleh dibuat oleh si isteri? Di dalam Al-Quran, An-Nisa 128 menyarankan suluh. Suluh ini adalah proses perdamaian. Maknanya itu perkara pertama. Wujudkan majlis suluh atau adakan perdamaian, perbincangan. Usahakan, yang Dr. TN nak nasihatkan, berbincang itu melibatkan orang yang suami hormati di dalam keluarga suami sendiri, dan wakil si perempuan itu yang suami hormati. Kedua-dua itu berbincang, orang kata 8 mata lah, 4 orang ini kalau boleh berbincang dahulu. Dia yang eloknya kita dengan isteri berbincang dulu, isteri mengajak suami bincang dulu. Tapi banyak kes, bila je si isteri, ini situasi sebenarnya, Munawar. Bila je saya panggil je suami saya, Dr. TN, dia buat bodoh, dia tak nak bercakap dengan saya dah. Itulah masalah besar agak tu, Doktor. Nak buat perdamaian macam mana? Betul kan? Ini yang menjadi isu sebenarnya. Betul-betul. Apa yang penting adalah aspek komunikasi lah, seperti dan kaunseling. Dan kaunseling. Minta kalau ada masalah tolong jangan simpan. Melayu mengajar kita untuk tidak terlalu menunjuk perasaan marah. Baik. Tetapi Melayu juga perlu berubah mindanya bahawa benda tak baik tetap tidak baik dan perlu hak ditegakkan. Yang hak, yang batil adalah batil. Itu yang paling penting kita nak ajar tertibnya orang Melayu hari ini. InsyaAllah kita harapkan perkara ini dapat membuka minda kita semua, termasuk saya sendirilah, Dr. TN, berkenaan dengan tanggungjawab dan juga peranan. Doakan Dr. TN. InsyaAllah untuk kita semua sebenarnya, untuk kita memahami peranan dan juga tanggungjawab sebagai seorang suami, amanah daripada Allah SWT untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Apapun Dr. TN, ini sahaja kesempatan kita ada, Dr. TN. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak perhalusi. Mungkin kita akan bincangkan perkara ini untuk slot seterusnya, Dr. InsyaAllah. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih, Munawar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. TN atas perkongsian pada pagi ini berkenaan segmen Suami Derhaka.